Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu wa bihi qala haddathana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus 'an az-Zuhri wa haddathana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'marun 'an az-Zuhri nahwahu qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Suara boleh dengar jelas ha? Ya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ya. Ini hadis yang kelima. Hadis ni cerita tentang bad'ul wahyi dari sudut Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ikhtiar untuk memelihara Al-Quran. Selain dari jaminan yang Allah dah bagi, Allah dah jamin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat memelihara Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan ikhtiar baginda dengan melaksanakan tadarus Al-Quran. Misalnya dengan Jibril alaihi salam. Setiap kali bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertadarus. Nabi baca, Jibril dengar. Dan Jibril baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Supaya pemeliharaan Al-Quran lebih terjamin. Selain daripada pemeliharaan Al-Quran, penyusunannya juga. Penyusunan Al-Quran pun dapat dikemaskini. Susunan surahnya, susunan ayatnya dapat dikemaskini dari masa ke semasa. Dalam sanad ni, kali pertama berlakunya tahwil. Ataupun kali pertamanya datang huruf ha. Huruf ha. Sebelum ni kita dah cerita. Sudah ada tahwil. Tahwil dalam bentuk huruf Y. Huruf Y yang mana kaki di bawah lah. Kaki di bawah bercabang di atas. Itu huruf Y yang tahwil yang biasa berlaku. Bukan. Itu tahwil yang jarang-jarang berlaku. Dan di sana tidak ada ditulis huruf ha. Sebab tahwil yang jarang-jarang. Di sini merupakan tahwil yang kerap berlaku. Tahwil yang kerap berlaku dan merupakan tempat pertama dalam Nushah Bukhari terdapatnya ha yang dikenali sebagai ha tahwil. Tahwil di sini dalam bentuk Y yang terbalik. Maksudnya daripada permulaan sanad, daripada Syekhul Bukhari, guru kepada Imam Bukhari, ada dua orang. Yang pertamanya Abdan. Dan yang kedua ialah Bishr bin Muhammad. Daripada sana Abdan, Imam Bukhari memetik daripada Abdan melalui gurunya. Guru kepada Abdan iaitu Abdullah. Kemudian daripada Yunus sampai kepada Imam Zuhri.
Sanad yang kedua, Bishr bin Muhammad, guru Imam Bukhari, memetik daripada Abdullah, daripada Yunus, dan juga Ma'mar, sampai kepada Imam Zuhri. Bermakna Imam Zuhri itu Syekh Mushtarak. Daripada Imam Zuhri sampai ke atas, sampai kepada Nabi SAW, sanadnya satu. Dia bercabang, ataupun dia ada dua sanad pada permulaan saja. Seperti dia bercabang di bawah. Cabang di bawah sampai ke atas, sanadnya satu. Tujuan apa letak ha tu? Untuk satunya untuk keringkasan lah. Kalau tulis tahwilun mungkin jadi panjang, jadi apa, mengambil ruang banyak. Jadi tulis ha untuk keringkasan. Dan yang kedua supaya menjadi pemisah. Menjadi pemisah antara sanad pertama dengan sanad kedua. Maksudnya orang tak akan salah faham lah. Kalau tak ada ha, orang akan salah faham mengatakan itu satu sanad saja. Kalau tak ada ha, orang akan baca macam mana? Abdan, daripada Abdullah, daripada Yunus, daripada Zuhri, daripada Bishr bin Muhammad, boleh jadi orang akan anggap itu satu sanad. Maka ada ha-nya itu menjadi pemisah antara dua sanad tu. Maknanya ada dua sanad, yang mana dua sanad tu berasingan, walaupun sanad tu melalui Syekh Mushtarak, iaitu Imam Zuhri. Boleh faham? Jadi mana ha tu jadi apa? Jadi pemisah. Ha tu jadi pemisah antara dua sanad. Ada beberapa aqwal muhaddithin tentang ha ni. Yang pertama, ha ni diambil daripada tahwilun. Ambil daripada perkataan tahwilun. Tahwil dengan makna apa? Peralihan. Peralihan sanad. Daripada sanad pertama beralih kepada sanad yang kedua. Itu satu makna kan? Peralihan daripada sanad pertama kepada sanad yang kedua. Sesoalnya Imam Bukhari sebut sanad pertama daripada Abdan sampai kepada Zuhri, Imam Zuhri. Lepas tu beralih kepada sanad yang kedua. Itu satu tafsiran tahwilun. Dan yang kedua, ha ni tafsirannya apa? Daripada perkataan ha'ilun. Ha'ilun mana tembok ataupun penghadang. Ha'ilun, tembok ataupun penghadang. Bila sampai di sini, qari yakni pelajar yang baca hadis, dia akan baca ha'ilun. Dia akan baca ha'ilun. Pendapat yang ketiga, ha'ilun, ha ni daripada ha'ilun, tapi bila sampai di sini, pelajar tak akan baca apa-apa. Dia tak akan baca apa-apa. Bila sampai dekat ha, dia hanya sekadar ambil makluman sajalah bahawa berlaku peralihan sanad, dan dia tak akan baca apa-apa. Okey ya, dah berapa pendapat tu? Yang pertama, ha'ilun. Yang pertama, tahwilun. Bila sampai di sini, pembaca akan baca tahwilun. Ha tu, dia baca tahwilun. Dan yang kedua, bila sampai dekat ha, pembaca
pembaca akan sebut apa? Akan sebut ha'il. Dan yang ketiga, bila sampai sini, pembaca hanya sekadar lalu saja. Dia tidak sebut apa-apa perkataan. Yang keempat, pembaca bila sampai sini, dia akan baca al-hadith. Al-hadith. Maknanya ha itu ringkasan daripada al-hadith. Baca sampai sini, baca al-hadith. Lepas tu, pembaca akan mula sanad yang kedua. Dan yang kelima, bila sampai sini pembaca akan kata sah. Bila sampai dekat huruf ha tu dia kata sah. Lepas tu dia akan teruskanlah bacaan sanad yang berikutnya. Itu beberapa pendapat tentang ha ni. Ada juga muhaddisin mengatakan situ bukan ha tetapi kha. Bukan ha muhmalah, ha yang tak ada titik, tetapi kha yang mu'jamah, kha yang ada titik. Kha yang mu'jamah ini kha yang ada titik. Cuma bila ikut pendapat yang kedua ni, apa qari, apa pembaca ataupun pelajar akan baca bila sampai situ. Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata baca akhirul hadis. Maknanya bukan baca lah, maknanya dia kha tu sebagai isyarat. Kha tu sebagai rumus bagi akhirul hadis. Sebagai rumus bagi akhirul hadis. Dan yang satu lagi pendapat bagi pendapat yang mengatakan di situ kha, dia kata itu rumus ataupun itu rumus yakni apa, indeks ataupun isyarat bagi apa, akhirul bisanadin akhar. Isyarat bagi apa? Bisanadin akhar. Isyarat bagi bisanadin akhar. Boleh faham? Ha? Jadi beberapa pendapat semua tentang ha. Bagi mereka yang kata itu adalah ha yang tak ada titik, ada 5 qaul. Bagi mereka yang mengatakan itu kha, ada 2 qaul. Boleh faham? Ha? 2 qaul tentang apa tu? Tentang pengertian dia itulah. Pengertian ha tu, ataupun kha. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi ini manusia yang paling ajwad, paling pemurah. Jud ni apa jud ni? Kalau ikut kata Allama Al-Kirmani, al-jud i'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. I'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. Beri sesuatu yang patut diberi untuk mereka yang patut. Beri itu kepada siapa? Beri kepada mereka yang patut. Kalau beri pakaian lelaki kepada perempuan yang tak ada, perempuan tu tak ada keluarga lelaki dia, anak lelaki tak ada, siapa-siapa keluarga lelaki tak ada, tiba-tiba diberi kepadanya pakaian lelaki, itu bukan jud. Sebab apa? Sebab beri kepada yang tidak sesuai, beri kepada orang yang tak sesuai terima. Kita beri duit kepada kera nak buat apa dengan duit? Itu tidak jud namanya. Jadi dalam jud ni beri i'ta'u ma yanbaghi, beri apa yang patut, liman yanbaghi, kepada orang kepada yang sepatutnya menerima. Ini ta'rif jud yang dibawa oleh Allamah Al-Kirmani.
Satu lagi, dalam jud ni perlu diambil kira la li'iwadin. Sebab ada takrif satu lagi yang dibawa oleh Allamah Muhammad A'la Thanawi. Beliau kata jud ni ifadatu ma yanbaghi la li'iwadin. Ifadatu ma yanbaghi la li'iwadin. Beri apa yang patut dengan niat tidak nak dapatkan balasan, tidak nak dapatkan pulangan. Jadi dalam jud ni perlu diambil kira juga memberi bukan dengan niat untuk dapat pembalasan balik, pulangan balik. Macam Allah kata pada Nabi SAW, wala tamnun tastakfir, wala tamnun tastakfir. Jangan kamu beri, kemudian kamu nak dapat pulangan yang lebih banyak. Itu yang kedua, ciri-ciri al-jud. Memberi la li'iwadin, beri bukan dengan niat untuk dapat pembalasan, untuk dapat ganjaran ataupun untuk dapat pulangan balik. Yang ketiga, jud ni tak mestinya banyak memberi. Tak mesti beri banyak. Beri sikit, tetapi dia punya ghina nafsnya lebih besar berbanding ghina nafs maknanya kekayaan jiwa. Beri sedikit tetapi dengan kekayaan jiwa, itu lebih jud, lebih dikira jud berbanding beri banyak tanpa ghina nafs, tanpa kekayaan jiwa. Misalnya gini kan, satu orang ada RM1, RM1 itu dia bagi semua. Berbanding orang kedua ada RM10, dia bagi, dia ada RM10 tetapi dia bagi RM1 misalnya. Orang pertama pun bagi RM1, orang kedua pun bagi RM1. Mana ghina nafsnya lebih? Orang yang ada RM1 tu kekayaan jiwa dia lebih sebab dia bagi semua. Dia ada RM1, 100% yang ada padanya dia dah bagi. Jadi kekayaan jiwa dia lebih besar. Boleh faham? Berbanding orang kedua ada RM10. Ada RM10, dia bagi RM1, baru dia beri 10%. Orang pertama beri 100%. Orang kedua bagi 10%. Kekayaan jiwa mana lebih? Orang pertama kekayaan jiwa lebih. Walaupun pada kuantiti, pada bilangan duitnya sama-sama RM1 bagi. Tapi pada kualiti, dari segi kualiti, dari segi nilainya, tak sama tu. Ghina nafsnya tu tak sama. Kekayaan jiwa tak sama. Kesimpulannya dalam memberi ini, dalam jud, dalam kita menentukan sifat pemurah seseorang, bukan kathratul aradnya yang diambil kira, bukan banyak barang yang dia beri, bukan banyak duit yang dia beri, bukan kathratul ardi, bukan, tetapi apa dia? Ghina nafs yang diambil kira. Boleh faham? Sebab tu Nabi SAW, kalau kita tengok kekayaan zahir Nabi, walaupun pada hakikatnya Nabi ni diberi kunci segala khazanah. U'titu mafatiha khazainil ardi. Aku dikurniakan khazanah seluruh bumi. Walaupun dari segi hakikatnya Nabi sangat kaya, mempunyai seluruh khazanah. Tetapi kalau banding dengan sebilangan raja-raja dunia, Kaisar ke, Kisra ke sebagainya, baginda tidak punya arad yang banyak, tidak punya barang, tidak punya wang dan barang yang banyak. Tetapi dari segi jud, Nabi SAW mengatasi semua itu. Mengatasi semua raja-raja dunia. Bermakna jud ni bukan berdasarkan kathratul a'rad, banyaknya barang,
ataupun banyaknya wang yang diberi, tetapi berapa banyak ghina nafs pemberian itu dibuat berdasarkan ghina nafs. Itu yang menentukan al-jud. Yang keempat, ciri al-jud ni bukan hanya khusus untuk pemberian harta. Memberi selain daripada harta juga dikira al-jud. Maknanya jud buah-buah, pemurah-pemurah ni bukan hanya beri duit, beri piti, beri mata benda dunia. Tidak, bahkan memberi ilmu, menyampaikan ilmu, mengongsikan ilmu, mengajar ilmu pun dikira al-jud. Dan mungkin satu orang dia tak ada ilmu tetapi dia ada skill, dia ada kemahiran tertentu. Kemahiran tu dia manfaatkan untuk orang lain, maka itu juga dikira jud. Beberapa contoh Nabi SAW punya jud. Sekali satu orang wanita hadiah kepada Nabi kain yang mana ada tenunan yang cantik pada kain tu. Nabi pun kebetulan sangat berhajat. Nabi tidak ada banyak pakaian di rumah. Nabi pakai keluar daripada rumah memakai pakaian tadi dengan keadaan sangat berhajat pada pakaian itu. Tiba-tiba satu orang sahabat dia pegang kain tu, dia kata, "Ya Rasulullah, a'tini, berilah ke saya kain ni." Maka Nabi pun beri. Walhal Nabi sangat berhajat nak guna pakaian tu. Sahabat-sahabat lain marah pada sahabat itu. Bapalah mu tahu dah Nabi, kamu tahu Nabi berhajat pada pakaian ini, tetapi kamu minta juga. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, kamu tahu bahawa Nabi ini tidak akan menolak siapa saja punya permintaan. Nabi kan masyhur kan, Nabi punya kepemurahan ni kan. Ma qala la qattu illa fi tashahhudihi. Satu penyair kata, ma qala la qattu illa fi tashahhudihi. Laula at-tashahhudu kanat la'uhu na'am, na'ama. Kanat la'uhu na'ama. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak akan kata la. Maksudnya tidak menolak permintaan siapa saja yang minta. Maqala la qattu, baginda tidak akan sebut la sama sekali. Illa fi tashahhudi, melainkan dalam tasyahud. Tasyahud memang kena sebut la. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam tasyahud mesti sebut la. Kalau tak sebut la, tasyahud pun tak jadi. Laula tasyahudu, semua tahu sini. Ada orang paling kiri kanan tu. Semua tahu sini. Laula tasyahudu kanat la'una. Kalau tak ada tasyahud, baginda punya la pun jadi na'am. Kalau tak ada tasyahud, baginda punya la pun akan jadi na'am. Inilah baginda punya kepemurahan. Ini satu contoh lah. Contoh yang kedua, balik daripada perang Hunain kan, Nabi bagi. Ada 100 ekor unta Nabi beri kepada pemuka-pemuka Quraisy. Beri kambing, beri macam-macam lah. Tiba-tiba mari satu orang Badui. Nabi beri itu sebenarnya bukan kerana pilih kasih ke, kerana Quraisy ni Nabi punya kabilah ke, Quraisy ni Nabi punya brotherhood, Nabi punya apa ni, orang yang ada persaudaraan ke, bukan itu. Mana yang beri bukan kerana Quranism. Nabi beri bukan berdasarkan kronisme akan nepotisme ke. Nepotisme ni beri sebab itu saudara mara kan. Kalau kronisme ni beri sebab apa? Sebab itu kawan, orang-orang yang berkepentingan. Orang yang kita ada kepentingan dengan dia, itu kronisme. Bukan itu dasar Nabi memberi. Nabi beri ni kerana ta'liful qulub. Nabi pernah kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inni la'utir rajula
wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Aku beri kepada seseorang lelaki sedangkan orang lain aku lebih cintai. Aku beri ke dia ni, aku bukan cinta sangat ke dia. Bukan kerana aku sayang kepada dia aku beri, tak ada. Aku beri kepada seseorang sebab apa? Khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Bimbang kerana dia ni iman tak kuat, dia akan masuk neraka. Allah akan humbankannya ke dalam neraka. Jadi beri supaya iman dia mantap, supaya ta'liful qulub, menjinakkan hatinya, supaya dia ni betul-betul masuk ke dalam Islam. Atas dasar itu aku memberi. Inni la'atir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Bimbang Allah campakkannya ke dalam neraka. Maknanya Nabi beri atas dasar ta'liful qulub, atas dasar hidayah. Beri atas dasar hidayah, bukan beri itu atas dasar jibayah. Beri kerana nak pungut lain lagi. Beri supaya dapat keuntungan balik, dapat pulangan balik daripada orang berkenaan. Bukan begitu dasar Nabi dalam memberi. Itu beberapa contohlah tentang apa ke pemurahan Nabi SAW. Kemudian Nabi pemurah dalam bulan Ramadan. Kenapa ni? Secara khusus, Nabi memang sifat pemurah, tetapi secara khususnya dalam bulan Ramadan ni Nabi lebih pemurah. Kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ajwadu isim tafdil. Ma yakunu tu ma masdariyah bergabung dengan fi'il mudhari', menjadikan takwilannya takwil masdar. Jadi takdirnya apa? Ajwadu akwanihi ataupun ahwalihi. Akwan ay ahwal. Ajwadu ahwalihi, paling pemurah di antara perihal, di antara ahwal Nabi ialah fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi ajwadu ma yakunu tu isim kana, fi Ramadan tu jar majrur jadi khabar kana. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril jumpa dengan baginda. Itu satu dia punya i'rabnya. Boleh? Ajwadu ma yakunu isim kana, ma tu ma masdariyah, menjadikan mudhari' itu ditakwil dengan makna masdar, iaitu akhwanihi. Jadi takdir ibaratnya wa kana ajwadu akwanihi ay ahwalihi, ajwadu ahwalihi fi Ramadana. I'rab yang kedua, ajwada khabar kana. Ajwada khabar kana. Wa kana adalah Nabi SAW dalam kana tu dhamir balik pada Nabi, isim kana. Dhamir tu jadi isim kana. Ajwada khabar kana. Wa kana ajwada adalah baginda seorang yang paling pemurah. Ma yakunu, ma zarfiyah tu. Ma zarfiyah, selama baginda berada di dalam bulan Ramadan. Ma yakunu ay muddata kaunihi fi Ramadan, selama tempoh baginda berada di dalam bulan Ramadan. Jadi kenapa taksis tu? Kenapa ada keistimewaan Ramadan? Yang pertamanya, sebab Ramadan ni Allah Ta'ala sendiri firman bahawa pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi bulan yang mana? Bulan Allah Ta'ala sendiri menzahirkan kepemurahannya. Berapa ramai orang mukmin diberi keampunan, dibebaskan daripada api neraka. Allah sendiri menzahirkan Allah punya jud, Allah punya kepemurahan. Yang kedua, bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan keberkatan, yang mana mencetuskan dalam diri seseorang sifat pemurah.
Macam kita sendirilah, bulan Ramadan kita ada kecenderungan yang banyak untuk beri sedekah, untuk jamu orang buka puasa dan sebagainya. Ini adalah apa? Merupakan khairat yang ada di dalam bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi faktor yang kedua, faktor bulan tu. Faktor pertama ialah Nabi berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan ni, di mana bulan yang Allah Taala menzahirkan kepemurahannya. Maka atas dasar takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah, Nabi pun jadi seorang yang sangat pemurah. Yang kedua kerana sifat bulan itu, musim tu, season dia tu. Musim tu musim apa? Musim kepemurahan. Macam setiap musim ada kesan dia kan. Musim sejuk orang pakai baju tebal. Musim panas orang pakai baju nipis. Musim durian, orang makan durian. Di mana-mana saja orang makan durian. Jadi musim, kesan daripada musim. Dan yang ketiga kerana faktor apa? Sohbat dengan malaikat Jibril. Jibril ni satu orang makhluk nurani, makhluk yang penuh dengan cahaya. Kesan daripada perdampingan dengan seseorang ni, kalau kita berdamping dengan orang minyak atar, jual minyak atar, kita dapat keharuman minyak atar. Kalau berkawan dengan tukang besi, kita dapat habuk-habuk besi. Kita kesan daripada persahabatan dengan Jibril. Jibril datang kepada Nabi akan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Itu beberapa faktor ataupun beberapa sebab di mana Nabi SAW menjadi lebih murah, lebih pemurah berbanding bulan-bulan biasa. Kemudian ulama juga bahas Ramadan ni yang mana dia ada kebaikan-kebaikan dia ni. Ada kebaikan tu zati, mana pada diri dia tu ada keberkatan, ada kebaikan zati. Ataupun kebaikan Ramadan ni kerana Allah Ta'ala yang beri. Ada dua pendapat ni. Maksudnya adakah Ramadan dia tak ada apa-apa, kelebihan yang ada tu kerana Allah Ta'ala beri, dia sendiri tidak mempunyai apa-apa kelebihan. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua bahawa Ramadan dia mempunyai fadilat zatiyah dia. Dia ada kelebihan dia yang sendiri. Macam juga Makkah. Makkah punya kelebihan yang sendiri. Kerana fadilat zatiyah yang ada pada dia itu dah melayakkan dia untuk diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keistimewaan untuk jadi apa? Jadi awwalu baitin wudi'a lin-nas. Kan? Jadi mana satu pendapat antara dua pendapat betul ni? Satunya pendapat yang kata Ramadan ataupun Makkah sama aja. Makkah sama dengan semua tempat seluruh dunia, sama aja. Makkah dengan Jepun sama aja, Makkah dengan Jerman sama aja. Satu pendapat. Dia tidak ada apa-apa kelebihan, tak ada fadilat zatiyah. Fadilat ada pada dia setelah Allah beri. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang mengatakan Ramadan ataupun Makkah ni dia ada fadilat zatiyah dia. Fadilat zatiyah itulah yang melayakkan dia untuk diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak beza antara dua pendapat? Macam contoh bunga kan. Satu permaisuri dia pergi ke taman, banyak-banyak bunga ada. Dekat taman ada bunga raya, ada bunga tai ayam, ada bunga segala macam. Tapi tiba-tiba permaisuri pilih bunga ros. Dia ambil, balik letak kat bilik dia. Sebab apa? Sebab bunga tu ada fadilat zatiyah dia, ada keharuman dia. Sebab tu antara banyak-banyak bunga tu yang dipilih. Permaisuri tak pilih bunga tai ayam, tapi permaisuri pilih bunga apa? Bunga ros untuk letak dekat bilik dia. Sebab ada fadilat zatiyah.
Ini pandangan ini merupakan pandangan Syekh Akbar dan juga Ibnul Qayyim. Dan ini dianggap pandangan yang lebih kuat lah. Maka mendapat pilihan daripada Allah untuk dijadikan awwalu baitin wudi'a lin-nas, mathabatan lin-nas dan sebagainya, sebab ada fadilat dzatiyah pada diri Makkah itu. Sama juga Ramadan ada fadilat dzatiyah dalam bulan Ramadan ni. Maka menyebabkan Ramadan dipilih berbanding banyak lagi bulan ada. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal dan sebagainya. Allah tak pilih, sebaliknya Allah Ta'ala pilih Ramadan untuk menerima apa dia? Menerima nuzul Al-Quran dan sebagainya. Dan lain-lain keberkatan. Dan ini sesuai dengan ayat yang mengatakan Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala membuat ciptaan dan membuat pilihan. Maknanya segala sesuatu Allah Taala pilih dengan hikmahnya. Bukan pilih secara kebetulan. Bila Allah pilih Ramadan untuk menjadi bulan nuzul Quran, maka pilihan itu dengan hikmah. Bukan secara kebetulan saja. Ada sesuatu fadilat dzatiyah yang ada pada Ramadan yang menyebabkan Allah Taala pilih dia. Maka Allah Ta'ala pilih sebab ada fadilat dzatiyah pada Makkah tu, menjadikan dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan secara kebetulan. Jadi kesimpulannya antara dua pendapat tu, pendapat Syekh Akbar dianggap pendapat yang lebih kuat, yang mengatakan bahawa tempat yang punya kelebihan ataupun zaman yang punya kelebihan ni ada sesuatu fadilat dzatiyah pada dirinya menyebabkan dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam.